اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur pengajian Fiqhul Asma'ul Husna, pengajian tentang makna-makna nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insyaAllah kita akan belajar, kalau sempat, dua lagi sifat Allah, nama-nama Allah, iaitu pertama Al-Azim dan kedua Al-Kabir. Dua nama Allah ini adalah maknanya hampir sama dari segi maksudnya. Okey, pertama kita tengok Al-Azim. Apa makna Al-Azim? Berapa kali disebut di dalam Al-Quran? Okey, Al-Azim disebut sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. 9 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama Allah sebut sifatnya Al-Azim dalam ayat yang surah Al-Baqarah, dalam ayat yang selalu kita baca. Ayat apa tu? Boleh buka ni tak? Ayat apa tu? Surah Al-Baqarah, dan kita selalu baca, dan dalam ayat tu ada Allah sebut Al-Azim. Ayat apa? Tak ingat? Kita tak hari baca. Cuba baca ayat kursi, ada tak? Ha? Wa huwal aliyyu al-azim. Betul ke ayat kursi? Selalu baca? Tak perasan? Ayat 255 kan? Wa huwal aliyyu al-azim. Jadi kalau kita baca ayat kursi, awal-awal lagi Allah sebut tentang apa? Ayat yang terbesar, yang teragung dalam Al-Quran ialah ayat kursi, kan? Surah yang terbesar, surah yang teragung dalam Al-Quran ialah surah Al-Fatihah. Tapi kalau ayat kursi. Kenapa di hujung ayat kursi Allah sebut wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia maha al-aliyyu, maha tinggi, al-azimu, maha agung. Kenapa di hujung ayat kursi ni Allah sebut al-azim? Sebab di awal Allah sebut tentang sifat-sifat dan kebesarannya. Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia sahaja. Kemudian Allahu la ilaha illahu al-hayyu, Dia saja yang hidup sepanjang masa, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Dan hidup Allah pula tidak bergantung pada orang. Al-Qayyum, maha berdiri dengan sendiri. Kemudian apa lagi sifat Allah? La ta'khuzu sinatun, Allah tidak pernah tak pernah sinah ni mengantuk. Wala naum, dan tidak
tidak pernah tidur. Kemudian la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah sebut pula kebesarannya, lahu ma fis samawati wal ard. Baginya, miliknya semua apa di langit dan semua apa yang di bumi. Itu kekuasaan Allah, ciptaan Allah. Kemudian lepas tu Allah sebut tentang kebesaran dia juga, ialah tidak ada siapa yang boleh memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Melainkan dengan izin Allah. Kemudian itu pasal syafaat. Lepas tu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah sebut pula kebesarannya tentang ilmu. Ilmu Allah meliputi segala-gala. Yang di langit, yang di bumi, yang dulu, yang sedang, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, semua sekali. Kemudian apa dia? Kenapa tiba-tiba tak lancar? Ya? Ilmu Allah meliputi semua, tapi makhluk tak boleh meliputi Allah. Banyak makhluk tidak tahu tentang kebesaran Allah, tentang ilmu Allah, tentang kehebatan Allah. Wala yuhituna bihi. Kemudian illa bima syaa, melainkan apa yang Allah kehendaki. Mana Allah, manusia tahu pun sebab itu yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah sebut kepada di awal surah Baqarah kan, tentang kisah Adam. Adam ni mula dicipta tak tahu apa-apa. Tapi Adam tahu sebab apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang mengajar Adam segala nama-nama semuanya. Jadi manusia tahu disebabkan Allah yang bagi tahu. Asalnya manusia tidak tahu apa-apa. Kemudian hujung sekali Allah kata apa? Allah beritahu wasi'a kursiyu, keluasan kursinya. Kursinya apa? Bukan. Kalau kerajaan mulk, singgasana, arash. Kalau kita kata ilmu, kita dah menukarkan makna kursi. Kalau Allah nak maksudkan ilmu, wasi'a ilmuhu. Allah tak kata wasi'a kursiyuhu. Tak tahu. Tak tahu. Dia bunyi macam kursi lah kan? Bukan. Dia kalau kata ikut Ibn Abbas, tempat letak kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kursi itu di mana? Di atas arash. Arash pula di mana? Di atas langit yang ketujuh. Kemudian begitu hebat langit 7 lapis dengan kursinya, dengan arashnya, dengan bumi pula 7 lapis, dengan makhluknya, haiwannya, jinnya, tumbuh-tumbuhannya, manusianya. Wala ya'udu hibzuhuma. Allah tidak pernah lemah untuk menjaga kedua-duanya, langit dan bumi. Sebab apa? Sebab Allah wahwal aliyyul azim. Sebab Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Jadi al-aliyyul azim adalah kesimpulan kepada sifat-sifat Allah yang disebut di awal ayat kursi. Okey, itu satu. Kedua disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Al-Azim disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucilah dengan nama Tuhan engkau Al-Azim, yang Maha Agung. Surah Al-Waqi'ah ayat 96. Yang ketiga, surah Asy-Syura ayat 4. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Surah Asy-Syura ayat 4. Kemudian Al-Haqqah ayat 33. Surah Al-Haqqah ayat 33. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya orang yang dicampak ke dalam neraka sebab apa? Ini Allah nak bagi tahu manusia, sebab manusia masuk neraka.
Kalau kita tengok surah Al-Haqqah ayat sebelum 33, cerita tentang ahli neraka. Sebab kemudian Allah berkata sebab. Sebab apa dia masuk neraka? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sebab dia tidak beriman dengan Allah yang azim, yang agung. Tengok Allah tak kata sebab dia tak beriman dengan Allah sahaja, tapi tak beriman dengan Allah Al-Azim, yang agung. Kenapa Allah sebut Al-Azim? Dia ada orang biasanya yang masuk neraka ni sebab apa? Tak beriman dengan Allah ke tak beriman dengan Allah yang agung? Beza tak? Beza apa beza? Yalah, maksudnya perbezaan tu apa dia? Dari segi apa? Tapi kenapa Allah, kalau Allah kata mereka masuk neraka sebab mereka tak beriman dengan Allah, dia cukup kan? Tak beriman dengan Allah dan menyebabkan masuk neraka. Tapi Allah sebut lagi Al-Azim. Sebab orang musyrikin, dia beriman tak dengan Allah? Dari segi apa? Dari segi wujudnya Allah, dari segi Allah tu maha mencipta, Allah mencipta langit kan. Bahkan Allah sebut dalam Quran, kalau kamu wahai Muhammad bertanya mereka siapa mencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Mana mereka beriman tak dengan Allah? Ya. Tapi dari segi apa? Penciptaan. Tapi mereka sembah tak Allah? Makna beriman dengan Allah tapi tidak mengazimkan Allah. Faham? Samalah, ramai tak manusia yang hafal rukun iman, mengaku beriman, tapi dia tak solat. Kan? Dia beriman dengan Allah tapi dia tak rasa keagungan Allah. Sebab tu dia senang-senang meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu antara yang disebut dalam sifat Al-Azim yang disebut dalam Quran. Saya tak sebut semualah. Kemudian dalam hadis Nabi, ada tak disebut perkataan Al-Azim? Ada satu hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW memerintahkan supaya mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dan mengagungkannya ketika rukuk. Nabi kata apa? Fa'amar rukuk fa'azimu fihi Rabb Azza wa Jalla. Adapun ketika rukuk, maka agungkan Allah. Dengan apa? Subhana Rabbiyal Azim. Itu wajib tu. Lepas tu kena ada perkataan Al-Azim. Kenapa? Kalau kita kata Subhana Rabbiyah, cukup. Solat kurang. Solat tidak akan sempurna. Mesti ada perkataan Al-Azim. Kenapa? Sebab kedudukan kita rokok tu menunjukkan kita hina, kita kerdil. Jadi tak cukup dengan perbuatan, maka perlu disebut pula dengan perkataan. Sebab ada orang perbuatan macam tunduk pada Allah, tapi perkataan tak. Kan? Ada orang pula perkataan macam tunduk kepada Allah, tapi tindakan perbuatan tak. Jadi ketiga-tiga tu, masa rukuk perbuatannya tunduk kepada Allah, lisannya menyebut Subhana Rabbiyal Azim, dan yang paling penting apa? Hatinya mengagungkan Allah. Kemudian Nabi kata wa ammas sujud, adapun ketika sujud fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, faqaminun an yustajaba lakum. Jadi ketika rukuk Nabi kata sucikan Allah dan agungkan Allah, dan ketika sujud bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kenapa? Masa rukuk Nabi tak suruh berdoa. Nabi suruh berdoa ketika sujud. Sebab Nabi kata faqaminun, maka ia lebih utama untuk doa kamu dimustajabkan. Jadi waktu paling utama doa dimustajabkan ialah dalam sujud ketika solat, bukan dalam sujud di luar solat. Sebab ramai orang kita lepas salam dia sujud, dia baca doa. Bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi ialah sujud di dalam solat, bukan sujud di luar solat. Dan ada juga disebut dalam satu hadis yang lain,
Nabi berdoa ketika ditimpa musibah ataupun ketika ada bencana. Apa doa Nabi? La ilaha illallahu al-azimul halim. La ilaha illallahu al-azimul halim. Kemudian la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Ini antara doa yang Nabi baca ketika ada musibah ataupun bencana. Dan dalam doa ni ada sebut nama Allah Al-Azim. Okey. Habis disebut perkataan Al-Azim dalam Quran sebanyak 9 kali, 9 tempat. Kemudian apa makna Al-Azim dari segi bahasa? Dari segi bahasa, Al-Azimu khilafus saghir. Berlawanan dengan saghir, kecil. Jadi kalau kecil, saghir. Kalau besar, agung, Al-Azim. Ataupun satu lagi, Al-Kabir. Okey, makna Al-Azim dari segi hak Allah. Tadi dari segi bahasa, lawan dikecilkan. Tapi makna Al-Azim dari segi hak Tuhan. Qala Zajjadi, kata Zajjadi, Al-Azim Zul azamah wal jalal fi mulkihi wa sultanihi azza wa jalla. Kata Zajjadi, ahli bahasa, Al-Azim, nama Allah, sifat Allah, ialah bermakna Zul azamah, yang mempunyai al-azamah, kebesaran. Wal jalal, dan keagungan. Dari segi apa ni? Fi mulkihi, dalam kerajaannya, wa sultanihi, dan kuasanya. Sebab itulah orang Arab kalau nak beritahu tentang pembesar-pembesar, dia guna perkataan apa? Nak bagi dia itu pembesar kami, ataupun itu pembesar negara sekian, dia guna perkataan apa? Azimun. Contoh dia kata apa? Man azimu bani fulan al-yawm. Kalau dia nak tanya, man azimu bani fulan al-yawm, siapa pembesar bani fulan hari ini? Jadi kalau nak tanya pembesar, dia guna perkataan azim. Di situ memberi makna Al-Azim ialah yang agung, yang maha tinggi, yang berkuasa. Dan jadi makna Al-Azim apa dah? Azim fi kulli syai'in. Allah tu maha agung dari segi apa? Fi kulli syai'in, dalam semua benda. Dari segi kekuasaan, Allah yang maha agung. Dari segi ilmu, Allah maha agung. Dari segi penglihatan, Allah maha agung. Dari segi ciptaan Allah yang maha agung. Semua sekali. Agung pada rahmatnya, agung pada namanya, agung pada sifatnya, agung pada hikmahnya, agung pada keadilannya, semua sekali. Yaqulu Syekh Sa'di, berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, Al-Azimu al-jami'u li jami'i sifatil azamah wal kibriya wal mujiddu wal bahai allazi tuhibbul qulub wa tu'azzimuhu al-arwah wa ya'rifu al-'arifuna anna 'azamata kulli syai'in wa in jalat fi sifati fa innaha mudmahalatun fi janibi 'azamatil 'aliyyil 'azim. Maksud dia, kata Syekh Sa'di, Al-Azim ialah Al-Jami' yang mengumpulkan semua sifat-sifat kebesaran Allah. Jadi azim tu macam menyimpulkan. Kalau Allah maha bijak, bijak Allah maha agung. Kalau Allah maha mengetahui, ilmu Allah maha agung. Mana ilmu Allah sangat-sangat agung dan sangat-sangat luas. Dan yang akhirnya menjadikan orang tu akan cinta kepada Allah. Nanti kita akan sebut tentang kesan kita beriman dengan nama Allah Al-Azim. Ialah bila kita tahu Allah tu agung dalam semua aspek. Ilmunya, kuasanya, ciptaannya, bijaksananya, penglihatannya. Maka akhirnya menjadikan kita cinta kepada Allah. Mana mungkin kita tak cinta kepada Tuhan yang memiliki segala kebesaran. Okey. Di sini penulis buku ni dia membahagikan
makna al-azim kepada dua sudut, dua aspek lah. Pertama, azim iaitu Allah bersifat agung dalam semua sifat-sifatnya. Pertama, Allah bersifat agung dalam semua sifat-sifatnya. Sama ada sifat kuasanya, kibriaknya, ilmunya, ciptaannya. Contoh boleh buka Al-Quran surah Az-Zumar ayat 67. Ini contoh antara keagungan Allah pada ciptaan. Surah Az-Zumar ayat 67. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullah, dan mereka tidak qadarullah. Qadaru ni apa makna? Apa dia? Qadar mentakdirkan, memuliakan, ataupun menilai, ataupun meletakkan. Jadi mereka ni orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah, tidak membesarkan Allah haqqa qadri, dengan sebenar-benar takdir, dengan sebenar-benar keagungan. Sedangkan Allah kata apa? Wal ardu jami'an, dan bumi jami'an semuanya qabdatuhu. Apa makna qabdatuhu? Dalam genggamannya. Jadi Allah nak gambarkan keagungan Allah yang ramai manusia tak mengagungkannya, yang ramai manusia tak kenal Tuhan. Allah gambarkan dalam bentuk apa? Iaitu bumi kesemuanya di tangan Allah. Bila ni? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawatu, dan langit-langit matwiyatun. Matwiyatun apa makna? Digolong ataupun dilipat biyaminihi, dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan kekuasaannya. Boleh faham? Jadi kalau saya nak bagi tahu pada seseorang, orang ni hebat, saya kata apa? Kamu kenal tak si fulan ni? Yang kamu tak hormat dia, yang kamu tak rasa kehebatan dia, kamu tahu tak siapa dia? Dia ni, Malaysia ni, negara Malaysia ni duduk kat tangan dia je. Ekonomi Malaysia ni duduk kat tangan dia, dia boleh jentik je. Boleh faham? Jadi Allah nak begitu, dia tu hebat apa dia? Langit dan bumi ni pada hari kiamat, bukan rumah, bukan bukit, bukan Malaysia. Langit dan bumi semua sekali ni ada di tangan dia. Hebat tak? Sebab itulah Allah boleh memberi rezeki, boleh memberi nyawa kepada apa dia? Berapa banyak million manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan dalam sekelip mata. Tanpa ada satu pun yang tertinggal. Tak adalah Allah bagi, katalah ada 1 juta semut kan, ada 2 ekor semut terlepas pandang. Tak ada. Sebab apa? Sebab bumi ni macam duduk kat tangan Allah. Kita tengok besar kan, tapi bagi Allah bumi ni macam duduk kat tangan dia. Dia tahu pergerakan semua. Dan sebab itulah bila di hari akhirat besok, apa berlaku dengan bumi? Apa berlaku dengan bumi? Wa izal ardu muddat, bila bumi dibentangkan luas. Kemudian bumi ini guna-guna Allah jadikan sama rata, semua hancur berkecai, dan tidak ada pokok, semuanya rata, tidak ada rendah, tidak ada tinggi. Siapa yang buat tu? Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Dalam sekelip mata. Kun fayakun. Begitu juga langit akan runtuh, akan hancur sekelip mata. Okey, itu makna al-azim yang pertama,
iaitu Allah bersifat dengan sifat agung dalam semua sifat-sifatnya. Kalau ilmu Allah Maha Agung. Kalau penciptaan Allah Maha Agung. Okey, yang kedua, makna azamatuhu ta'ala, makna kebesaran Allah ialah annahu la yastahiqu ahadun minal khalqi an yu'azzim kama yu'azzimullah. Makna yang kedua ialah bila Allah tu agung membawa kepada makna yang kedua, iaitu tidak ada satu pun yang berhak diagungkan sebagaimana manusia mengagungkan Allah. Tidak ada satu pun. Sama ada orang ke, jin ke, makhluk Allah ke, tidak ada satu pun yang layak diagungkan sebagaimana Allah diagungkan. Sekarang ada tak orang mengagungkan selain daripada Allah? Ada? Contoh? Manusia mengagungkan manusia. Ada tak contoh? Apa dia? Dah macam Raja Siam kan? Kalau orang nak menghadap dia macam mana? Dia mengesok. Itu mengagungkan. Sebab apa dia mengagungkan manusia? Sebab dia tak rasa keagungan Allah. Kadang-kadang cara Jepun macam mana? Tunduk. Itu bentuk mengagungkan. Ini yang mengagungkan manusia. Ada saya tengok satu video, orang hantar kat saya. Dia nak minta maaf dengan mak dia. Ni asal Indonesia aku. Tengok ke? Dia nak minta maaf dengan mak dia. Apa dia buat? Dia menerak atas tanah, atas lantai. Kemudian dia menangis, dia meraung, dia merangkak. Sampai kat kaki mak dia, dia cium. Itu dah melampau. Itu mengagungkan manusia. Kan? Tak perlulah sampai merangkak, sampai menangis, sampai meraung-raung kan. Lepas tu cium kaki mak pula. Itu dah bentuk mengagungkan manusia. Kadang-kadang dia mengagungkan manusia bukan dalam bentuk macam sembah, tapi dalam bentuk taat. Apa saja manusia cakap, dia ikut je. Sama ada suami ke, ataupun bos ke, ataupun pemimpin ke, maka dia akan ikut. Contoh macam Firaun, pengikut ataupun kaum dia, rakyat dia akan ikut saja apa yang diperintah oleh Firaun. Bahkan mereka mengatakan Firaun adalah Tuhan mereka. Sebab Firaun mengaku ana rabbukumul a'la. Kadang-kadang manusia mengagungkan apa? Itu makhluk yang bernyawa. Kadang-kadang dia mengagungkan benda. Kadang-kadang matahari, kadang-kadang pokok kan. Kadang-kadang hantu. Kan? Kadang-kadang jin. Kadang-kadang tangkal. Itu bentuk mengagungkan. Sebab tu Nabi kata siapa yang percaya pada tangkal, syirik pada Allah. Sebab dia percaya pada tangkal, makna dia mengagungkan tangkal tu. Sampai dia nak buang pun dia takutkan. Okey. Jadi makna Al-Azim ada dua bentuk. Pertama, kita rasa keagungan Allah dalam semua sifatnya. Yang kedua, kita tidak akan mengagungkan selain daripada Allah sebagaimana kita mengagungkan Allah. Bila bertemu dengan perintah Allah, yang lain tu semua tidak ada nilai. Cuba buka surah An-Nisa ayat 65. Surah An-Nisa ayat 65. Allah kata apa? Fala wa rabbika kan? Fala wa rabbika, maka demi Tuhan engkau, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Bila mereka tak beriman, makna mereka tak mengagungkan Allah. Bila tidak ada rasa keagungan Allah, automatik dia tak beriman.
Bila ni mereka tak mengagungkan Allah dan tidak beriman? Hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai kata pemutus. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka berselisih. Bila berselisih je, dia tak cari Allah, dia tak cari Rasul. Makna mereka ni tak mengagungkan Allah dan Rasul. Bila ada masalah, terus mereka rujuk pada Quran dan hadis. Itu tanda mereka mengagungkan Allah dan Rasul. Kemudian, bukan setakat itu saja, summa la yajidu fi anfusihim. Lepas mereka kembalikan masalah mereka kepada Allah dan Rasul, mereka tidak ada rasa dalam hati mereka haraj. Apa makna haraj? Rasa tidak puas hati. Kan kadang-kadang kita laksana perintah Allah tapi hati tu rasa macam rimas je, rasa macam tak puas je. Kita belum mengagungkan Allah. Dan sampai tahap kemuncaknya ialah wa yusallimu taslima, mereka menyerah diri mereka semuanya kepada kehendak dan peraturan Allah. Bukan kepada peraturan tertentu sahaja, tapi semua sekali. Itu makna wa yusallimu taslima. Macam orang bersalah kan, bila ditangkap polis, dia serah diri kan. Masa tu polis cakap apa pun dia ikut. Macam itulah sepatut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekarang kita nak sebut tentang kesan beriman dengan nama Allah Al-Azim. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Azim. Pertama, al-khusyu' wal khudu' lillahi ta'ala. Al-khusyu' wal khudu' lillahi ta'ala. Wal istikanati wat tazallul li'azamatihi wa jabarutihi wa mahabbatihi wa ifradihi wa'dahu bil ibadah. Walidha syuri'at as-salatu allati kulluha arkanuha wa wajibatuha wa azkaruha fiha at-ta'zim lillahi ta'ala wal khudu' li'azamatihi wa ifraduhu wahdahu bil ibadah. Maksud dia, kesan pertama kita beriman dengan nama Allah Al-Azim ialah khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan sentiasa mengesakan Allah dalam semua perbuatan kita. Okey. Jadi khusyuk apa makna? Khusyuk dan khuduk ni makna lebih kurang tunduk dan patuh. Bila dia rasa keagungan Allah, kesan pertama apa dia? Dia akan tunduklah, sebab dia, kenapa aku nak lawan Tuhan? Tuhan kan hebat kan? Bagi contoh, ada polis kat depan dengan pistolnya, dengan pakaian seragannya. Bila saya lawan dia, bodoh tak saya? Bodoh kan? Bodoh lah. Sebab cari penyakit lah. Bila kita kena polis, kita tak akan lawan. Apatah lagi kita tak ada senjata, walaupun dia hanya manusia. Apatah lagi kalau kita kena Allah. Allah bukan macam polis. Allah yang mencipta polis. Yang bagi nyawa kita ni 24 jam siapa? Allah. Allah boleh tak tarik nyawa kita ni? Kita tarik, kemudian tak boleh lepas. Boleh kan? Boleh, bila-bila masa je. Dan yang bagi kita sihat 24 jam siapa? Allah. Yang bagi akal kita waras 24 jam siapa? Allah. Allah boleh tak nak jadikan kita tak waras dalam sekelip mata? Boleh. Kadang-kadang jadi gila kan. Berapa ramai orang gila dalam keadaan dia sihat walafiat. Berapa ramai yang orang stroke dalam keadaan di kemuncak kejayaan. Jadi kebesaran Allah bila kita faham, yang meliputi semua aspek kehidupan kita, menjadikan kita sentiasa tunduk kepada perintah Allah dan kita tidak akan lawan. Sebab itulah orang yang tak khusyuk dalam solat ni, apa punca dia? Apa punca tak khusyuk dalam solat? Dia tak kenal Allah, dan bila tak kenal Allah membawa kepada dia tidak akan tunduk pada perintah Allah. Di luar solat dia akan langgar je perintah Allah. Dia buka aurat, dia membazir, dia mengumpat, dia bercakap bohong kan. Jadi di luar solat dia tidak khusyuk, dia tidak tunduk, maka dalam solat tidak akan dapat khusyuk.
Sebab itulah ada seorang ulama, bila ditanya macam mana saya nak dapat khusyuk dalam solat, ulama ni jawab, khusyuk bukan dalam solat. Khusyuk ialah di luar solat. Khusyuk bukan dalam masjid, khusyuk ialah di luar masjid. Jadi setakat mana di luar solat kamu tunduk dan patuh pada perintah Allah, itu yang akan menentukan setakat mana kamu khusyuk dalam solat. Setakat mana kamu engkar perintah Allah di luar solat, itulah yang akan menentukan betapa tidak khusyuknya kamu di dalam solat, betapa bercelarunya fikiran kamu dalam solat. Sebab tu solat yang pertama diwajibkan sebut apa? Nak solat tu, nak mula solat kena sebut apa? Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Kenapa tak Subhanallah? Kan? Ataupun Alhamdulillah? Kenapa Allahu Akbar? Ya? Sebab Allah nak bagi tahu kita bahawa bila kamu masuk dalam solat ni, kamu adalah yang paling kerdil, yang paling hina, yang paling kecil. Dan kamu sedang berdepan dengan Tuhan yang Maha Agung. Jadi perasaan tu mesti ada hasil daripada apa? Mula-mula kita masuk solat dengan sebut Allahu Akbar. Sebab itulah siapa yang masih pergi solat bawa jawatan dia, bawa kehendak dia, bawa image dia, dia tak akan khusyuk dalam solat. Nak khusyuk dalam solat mesti ada rasa aku paling hina, aku paling banyak dosa, aku paling kerdil, aku paling kecil kat dunia ni. Sebab Allah boleh buat apa saja pada aku bila-bila masa, dan sebab tu kita mula dengan Allahu Akbar. Okey? Jadi di sini kita dapat tahu bahawa punca manusia tidak khusyuk dalam solat ialah sebab dia terasa kebesaran Allah di luar solat. Banyak perintah Allah dilanggarkan. Jadi sebab itu dalam solat dia tidak khusyuk. Okey, yang kedua. Kesan beriman dengan sifat Al-Azim ialah dia menafikan semua bentuk-bentuk syirik, bentuk-bentuk kufur. Kesan kedua ialah dia akan menafikan semua bentuk-bentuk kufur dan syirik dalam hatinya. Dalam semua amalannya. Contoh, kalau dia buat kerjaya dia pun kerana Allah. Langsung tidak ada kerana orang, ataupun kerana riak, ataupun kerana nak dapatkan dunia. Tak ada langsung. Sebab apa? Kenapa aku nak dunia lagi? Sedangkan Allah tu Maha Agung. Allah pemilik dunia, Allah pencipta dunia. Kenapa aku nak orang pandang pada aku dengan jawatan aku? Sedangkan manusia yang memandang aku tidaklah agung. Yang paling agung ialah Allah. Jadi akhirnya menjadikan semua kerja buatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba buka surah Nuh ayat 13. Surah Nuh ayat 13. Allah kata apa? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Allah tanya, tapi bukan nak jawapan. Allah nak mengingkari perbuatan manusia. Apa perbuatan manusia yang Allah ingkari? Kenapa kamu malakum, maksud dia lah, kenapa kamu la tarjuna, tidak memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Waqara ni mana kemuliaan? Kenapa kamu tidak mengharap kemuliaan Allah? Kenapa kamu tidak mengagungkan Allah? Jadi soalan tu Allah tuju kepada siapa ni? Ini kisah Nabi Nuh. Allah tuju kepada kaum Nabi Nuh yang syirik, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi punca manusia kufur ialah sebab tidak mengagungkan Allah. Sedangkan lepas tu Allah beritahu,
Kenapa kamu tidak mengagungkan Allah sedangkan Allah tu patut diagungkan? Kenapa? Baca ayat selepas tu. Kenapa Allah perlu diagungkan? Ayat selepas tu. Wa qad khalaqakum atwara, sesungguhnya dia telah mencipta kamu atwara. Atwara ini berperingkat-peringkat. Daripada tanah asalnya, kemudian air mani, kemudian menjadi seketul darah, kemudian jadi seketul daging, kemudian tulang, kemudian dibalut dengan daging, kemudian keluar daripada perut ibu. Semua proses itu menggambarkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kamu boleh tidak hormat Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana akhirnya bila kamu keluar dan besar, berjawatan besar, kamu lebih hormat Tuhan, manusia daripada Allah. Sedangkan Allah yang mencipta kamu daripada peringkat-peringkat itu. Kemudian dia sebut lagi, Allah sebut, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Kamu tak tengok ke bagaimana Allah mencipta 7 lapis langit, kan? Jadi Allah nak suruh apa ni? Punca manusia tak rasa kebesaran Allah sebab manusia tak berfikir. Maka salah satu cara nak kenal Allah, nak rasa kebesaran Allah, kena berfikir. Berfikir tentang apa? Pertama tentang ciptaan kita. Macam mana daripada air mani boleh bertukar menjadi darah, warna lain, rasa lain, bentuknya lain. Daripada darah warna merah bertukar menjadi seketul daging, kan? Keras pula. Kemudian daripada darah, daripada daging, seketul daging warna merah bertukar pula menjadi tulang yang keras. Semuanya daripada air mani. Jadi bila kita berfikir, kita akan rasa kehebatan Allah. Jadi semua punca manusia tak rasa kebesaran Allah sebab tidak berfikir, tidak menggunakan akal. Kemudian Allah sebut lagi ayat 16, wa ja'alal qamara fihinna, Allah menjadikan bulan itu sebagai nur kepada kamu. Kita tengok waktu malam, kan, cahaya bulan dengan cahaya matahari berbeza tak? Apa beza dia? Apa dia? Cahaya ni biasanya panas, kan? Ni panas ni. Lampu tu semua akhirnya membawa kepada haba yang panas, kan? Tapi bila malam keluar cahaya tapi tak panas. Menunjukkan bahawa Allah berkuasa menjadikan cahaya tu kita rasa panas seperti matahari, dan ada cahaya yang kita tak rasa panas. Kenapa? Sebab satu kuasa Allah, yang kedua rahmat Allah. Allah jadikan bulan supaya kita dapat berehat di waktu malam. Kalau Allah jadikan cahaya bulan sama panas seperti matahari, mana kita tidak boleh rehat dan tidak boleh tidur dengan selesa. Jadi Allah sebut semua ni supaya kita berfikir. Sama juga ayat 17. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah yang telah menumbuhkan untuk kamu daripada bumi berbagai-bagai tumbuhan. Walaupun kamu yang letak benih, kamu yang siram air, tapi sebenarnya siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan Allah. Buktinya apa? Ada orang yang letak benih yang terbaik, baja pula yang terbaik, siram air jaga, tapi akhirnya tak tumbuh, kan? Dan ada pula yang tak tanam apa-apa, tak letak baja apa-apa, tak siram pun, tiba-tiba tumbuh, kan? Ada, kan? Kadang-kadang kita potong pun dia tumbuh juga. Yang ni kita siram tak tumbuh. Membuktikan apa? Wallahu ambatakum, Allah yang menumbuhkan tumbuhan tu. Okey, itu antara kaedah supaya kita kenal Allah dan kita rasa kebesaran Allah, iaitu dengan cara berfikir. Dan kalau kita tengok dalam banyak lagi ayat Allah ajak kita berfikir tentang apa? Apa dia? Dalam surah Al-Mulk, awalam yarau ila tayr, tidakkah kamu lihat kepada burung, kan? Dan juga Allah kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kamu tak perhatikan kepada unta bagaimana Allah ciptakan sehingga unta tu boleh berjalan jauh, boleh simpan makanan selama berminggu-minggu. Kamu tak fikir ke? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kamu tak fikir bagaimana Allah pasakkan gunung begitu kukuh. Datanglah ribut, taufan, banjir besar, gunung tak akan bergoyang. Kamu tak fikir ke? Okey. Itu yang kedua, kan? Yang ketiga,
hasil kita beriman dengan sifat Allah Al-Azim ialah kita akan mengisbatkan makna mengiyakan apa yang Allah tetapkan untuk diri dia, dan kita akan menafikan apa yang Allah nafikan tentang dirinya. Contoh, ada nama-nama Allah dalam Quran, ada setengah orang dia tukar makna tu, kan? Contoh, wajah dia tukar pada yang lain. Yadullah, tangan Allah, dia tukar kepada Qudrah, kan? Kenapa dia tukar? Sebab dia tak rasa sifat Allah Al-Azim. Bila dia tak rasa kebesaran Allah, dia akan tukar sewenang-wenangnya. Tapi kalau dia rasa kebesaran Allah, dia tak berani nak tukar. Aku hanya cakap apa yang Allah cakap tentang dirinya. Allah lebih kenal tentang dirinya daripada aku. Kenapa aku nak tukar? Boleh faham? Macam istiwa, kan? Istiwa Allah, makna istiwa ialah Allah bersemayam di atas arash. Jangan tukar kalau kita rasa kebesaran Allah. Rasa kebesaran Allah kena serah pada Allah. Tuhan lebih tahu tentang dirinya. Apa yang Allah sebut dalam Quran, itu yang kita sebut. Tanpa kita ubah, tanpa kita tukar. Bila kita tukar, kita tak mengagungkan Allah. Kita mungkin masuk kepada bab apa? Memandai-mandai, kan? Ya Allah larang dalam surah Al-Hujurat. Okey, yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat, bila kita yakin beriman dengan sifat Allah Al-Azim, kita akan membesarkan semua perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membesarkan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, boleh buka surah ni? Surah An-Nur, cuba buka surah An-Nur. Ayat 51. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanyalah Allah beritahu sifat orang beriman. Kata-kata orang beriman ialah apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya dia berhukum di antara mereka. Bila orang beriman diajak supaya taat pada perintah Allah dan Rasul, terus mereka berkata apa? Sami'na wa ata'na. Terus, bukan ambil masa. Itu kesan beriman dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Yang mana yang berjaya ni? Bila dengar, terus tunduk dan patuh. Kita biasa dengarkan bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana mereka tak ada patuh perintah Allah sekelip mata. Contohnya apa? Bila Allah haramkan arak, kan? Arak ni macam air sejuk bagi mereka. Pagi minum arak, petang minum arak, malam minum arak, macam air sejuk je. Satu kebiasaan. Jadi bila satu kebiasaan susah nak tinggalkan. Tapi bila Allah kata haram, apa mereka buat? Yang ada kat tangan ni, yang ada kat tangan, kan? Kalau kita habiskan dulu, kan? Ada sikit je. Yang ada kat tangan, bila turun perintah je, terus mereka campak. Sehingga dikatakan yang kat rumah pun yang ada dalam tempayan kapal, semua dia curahkan. Sehingga dikatakan masa tu Madinah banjir dengan arak.
Sebab apa? Sami'na wa ata'na. Dengar pukul 5 dia buang. Sebab apa? Sebab dia tahu yang memerintah ialah Al-Azim, Tuhan yang sangat agung. Kan? Wanita bila turun ayat tentang hijab, pukul 5 ayat tentang hijab turun, pukul berapa dia tutup aurat? Pukul apa? Ni tak ada tuduh ni. Pukul 5 turun ayat, contohlah pukul 5 turun ayat hijab, dan mereka tak ada tuduh, mereka buat apa? Dia ambil keadaan siapa semua kan. Subhanallah kan. Tapi berapa ramai yang dengar ayat hijab, baca ayat hijab bertahun-tahun tapi tak bergerak pun. Siap tadarus Al-Quran lagi kan, siap khatam Quran lagi. Tapi kadang-kadang yang tadarus kita tengok tak tutup aurat. Maaf saya cakapkan, kadang-kadang stokin tak pakai. Dia ingat tutup aurat ni pakai tutup kepala je kan. Kadang-kadang tutup aurat tapi nampak bentuk badan. Dia baca ayat hijab. Kadang-kadang dah pakaian dah longgar tapi stokin nampak kaki kan. Jadi tidak ada sami'na wa ata'na apa punca. Sebab dia tak rasa azim kebesaran Allah. Macam budak suruh kita kan, "Pakcik berhenti merokok." Kita kata apa? Budak ni nak kena penampar ni kan. Sebab kita tak rasa kebesaran budak-budak kan. Jadi bila Allah kata berhenti benda haram, kita macam buat tak tahu, seolah Tuhan tu macam budak tu lah. Kita tak rasa kebesaran Allah. Kalau kita rasa kebesaran Allah, ni Tuhan cakap, benar sebab terus berhenti. Okey, boleh kah? Ini sempurna bulan puasa kan. Bulan puasa nak latih kita menjadi orang yang bertakwa kan. Bukan untuk latih kita supaya lapar, bukan. Lapar tu hanya sebagai proses supaya akhirnya kita meninggalkan semua yang haram. Contohlah janggut ni. Janggut kan. Janggut sunat ke wajib? Simpan janggut sunat ke wajib? Benda nampak simple je, tapi berapa ramai yang tak simpan janggut? Sunat ke wajib? Sunat, ada dalil sunat? Tak ada dalil kan? Ya sebenar pendapat paling kuat berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dan hadis yang sahih yang Nabi menyuruh kita simpan janggut dan jangan cukur terlalu banyak, bukan satu hadis. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i bahkan 4 mazhab mengatakan wajib simpan janggut. Wajib simpan janggut. Uhfu al-liha, simpan janggut. Tapi berapa ramai yang belajar, yang dengar hadis tu buat tak tahu je, tak ada sami'na wa ata'na. Boleh? Kenapa tu? Kenapa? Sebab dia tak rasa kebesaran siapa yang bercakap tu. Alah, kan? Bila dia tak sesuai dengan nafsu, dia keluar hukum sendiri, sunat je. Boleh ke? Sedangkan kalau kita rasa kebesaran Allah, kita tak tengok dah apa hukum. Kita tengok siapa yang suruh. Lepas tu beza orang yang rasa kebesaran Allah dengan tak rasa kebesaran Allah. Contoh, Bani Israel, Allah perintah sembelih lembu kan? Dan Allah kata sembelih je mana-mana lembu. Mudah tak perintah tu? Tapi bagi Bani Israel, senang tak melaksanakan perintah tu? Perintah mudah tapi dia buat susah. Dia kata, lembu warna apa? Lepas tu lembu yang dah beranak ke belum? Kan? Lepas tu warna ni macam keliru lah, banyak, boleh spesifik lagi kan? Tengok, kenapa dia banyak soal? Sebab dia tak rasa kebesaran Allah yang memerintah tu. Dia tengok perintah, apa ni perintah ni? Kita tahu kenapa dia puncanya pergaduhan kan? Ada satu Bani Israel dibunuh oleh puak yang lain, sama-sama Bani Israel lah. Kemudian A bunuh B lah contoh kan. Jadi A ni ambil mayat B yang dibunuh, dia letak di puak lain. Jadi akhirnya orang tuduh puak lain, padahal yang membunuh orang lain. Jadi bergaduh-bergaduh, akhirnya dia kata, kita ada Nabi Musa, kita selesaikan masalah kita, jumpa Nabi Musa, biar Nabi Musa putuskan.
Jadi isu dia nak cari siapa ni? Nak cari pembunuh. Tiba-tiba Allah wahyu pada Musa dan Allah perintah pada Musa supaya perintah pada Bani Israel pada innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Kata Musa, Allah perintah kamu sembelih lembu. Dia nak cari pembunuh, tiba-tiba Musa suruh sembelih. Logik tak? Logik ke tak? Kita nak cari pembunuh anak kita, tiba-tiba hakim kata sembelih ayam dulu. Kita kata hakim ada masalah kan? Tengok, Allah nak test Bani Israel. Kalau betul kamu nak Musa selesai masalah, Musa tu Nabi. Dia utusan Allah. Jadi Musa kena ikut arahan Allah. Okey? Kalau betul kamu nak keputusan daripada Musa ataupun daripada Allah, jangan banyak soal. Allah kata sembelih lembu, sembelih. Bila dia persoalkan arahan Musa, sebenarnya dia persoalkan siapa? Bila dia persoalkan Allah, mana ikhlas tak? Dia nak selesai masalah ikut Musa. Tak ikhlas. Nampak tak? Allah nak test. Kamu sebenarnya tak ikhlas pun. Kalau betul kamu ikhlas nak selesai masalah, balik pada Musa, balik pada Allah, jangan tengok pada arahan, tapi tengok siapa yang bagi arahan. Boleh? Beza? Nabi Ibrahim AS, Allah perintah dia sembelih apa? Anak. Yang mana biasa? Sembelih anak ke sembelih lembu? Sembelih lembu kan yang biasa kan? Sembelih anak ni luar biasa kan? Mana ada perintah sembelih anak kan? Anak yang paling kita sayang. Kita tama-tama Ibrahim nak tunggu dapat Ismail ni bukan baru, lama dah tua baru dapat. Dapat pula seorang. Lepas dapat seorang kena tinggal pula kat Mekah kan? Lama berpisah. Anak seorang, lama berpisah, rindu, sampai-sampai Allah kata sembelih. Besar tak ujian? Besar tak? Tiba-tiba Allah suruh sembelih. Ibrahim banyak soal tak? Ibrahim tanya tak? Boleh tak tangguh besok? Subhanallah. Tengok beza tu. Sama-sama sembelih. Logiknya, yang paling mudah ditaati sembelih lembu kan? Sembelih anak lagi sukar ditaati. Tapi kenapa sembelih anak bagi Ibrahim sangat mudah ditaati? Dan sembelih lembu bagi Bani Israel sangat sukar ditaati. Sebab apa? Dia tak rasa azim sifat Allah. Sebab tu orang beriman dia tak tengok perintah. Dia tak tengok perintah. Kenapa kita tutup aurat? Tak, dia tengok siapa yang suruh. Kalau Allah suruh mesti hebat. Mesti baik. Sebab dia pencipta. Kan? Terus tutup aurat. Okey? Jadi orang beriman, tambah-tambah di bulan Ramadan ni jangan banyak soal lah. Kalau nak jadi orang bertakwa, jangan banyak soal. Sebab itulah asas untuk jadi orang takwa tadabbur Al-Quran. Semua perintah Allah ada dalam Quran. Semua larangan Allah ada dalam Quran. Dan bukti kita nak jadi orang bertakwa, bila dengar, bila faham, sami'na wa ata'na, terus. Kan? Jadi saya doakan pelajar-pelajar yang duk ikut kelas online, khususnya tadabbur Al-Quran, fokus di bulan Ramadan ni tadabbur Al-Quran. Ini akan membuktikan setakat mana kita kenal Tuhan. Setakat mana kita cinta pada Allah. Setakat mana kita nak majlis orang bertakwa daripada hasil puasa ni. Kalau kita tak nak tadabbur Al-Quran, maka kita sebenarnya tak rasa kebesaran Allah. Nanti dia akan sebut juga di sini. Okey. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang kelima ialah ta'zimu kitabi subhanahu wa ta'ala wa adami taqaddum baina yadayhi bihaisu yanqadu lahu wa yaslim wa yuhakkimuhu fis saghir wal kabir wa yatahakamu ilaihi wa yarda bihukmihi wa yuslim falam yu'azzimullah azza wa jalla min hajri kitabihi man hajara kitabahu wa lam yahkum bihi aw yatahakamu bihi. Dengar, kesan yang kelima, hasil kita beriman dengan sifat Allah yang azim, yang agung ialah kita membesarkan kitab Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mentadabburnya. Ini bukan saya ni, ini penulis ni. Dengan cara kita mentadabbur satu persatu, dan setelah kita faham perintah Allah,
terus kita mentaatinya tanpa mengambil masa. Membesarkan kitab Allah dengan cara mentadabburnya sehingga kita memahami perintahnya dan terus mentaatinya tanpa mengambil masa. Sama ada perintah besar ataupun kecil. Sebab tu kata penulis ni, falam yu'azzimullah man hajara kitabahu wa lam yahkum bihi aw yatahakamu ilaih. Sesiapa yang memulau kitab Allah. Memulau ni sama ada dia tak baca, ataupun dia baca tapi tak faham, ataupun dia baca, dia faham tapi tak amalkan. Maka kata penulis ni, sebenarnya dia tidak mengagungkan Allah. Sehinggalah dia tadabbur Al-Quran, dia faham Al-Quran, dia ikut perintah Allah satu persatu dan tidak mendahulukan manusia ataupun kata-kata manusia dibanding dengan kata Allah dan Rasul. Barulah dia benar-benar mengagungkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada orang katakan, Ustaz, baca Quran satu hari 10 pahala kan? Itu Nabi cakap. Betul. Betul Nabi cakap. Tapi kita lupa, Nabi juga cakap. Nabi cakap bukan satu hadis je, berpuluh beratus hadis. Kita lupa, Nabi juga cakap, apa dia? Al-Quranu syafi'un musaddaq. Quran ni adalah sebagai pemberi syafaat yang benar. Dan wa mahilun, dan Quran adalah sebagai saksi yang benar. Kemudian Nabi kata, faman ja'alahu amamahu, siapa menjadikan Quran di hadapannya. Apa maksud meletak Quran di hadapannya? Dia follow Quran. Dia baca, dia faham, dia ikut je. Quran kata A, Quran kata B. Maka Nabi kata, qadahu ilal jannah. Quran akan bawanya, heretnya sampai ke syurga. Dan yang kedua, wa man ja'alahu khalfa zahri. Siapa yang menjadikan Quran belakangnya? Apa makna belakangnya? Bukan dia tak baca, tapi dia tak ikut. Belakang tu sebagai simbolik, dia tak ikut arah Al-Quran. Mungkin dia baca, mungkin dia tadarus, mungkin dia khatam, mungkin dia hafal. Tapi dia tak ikut. Apa Nabi kata? Saqahu ilan nar. Quran akan heret dia sampai ke. Jadi dua je manusia dengan Quran. Sama dia ikut ataupun tak ikut. Sama dia ikut ataupun tak ikut. Kalau dia ikut, dia kata saya baca. Saya baca. Kalau dia tak ikut, dia kata saya baca. Nabi kata dapat satu pahala. Tapi dia tak ikut Al-Quran. Maka Quran akan bawa dia ke mana? Ke neraka. Walaupun dia baca. Sebab isu dia bukan baca. Isu dia bukan hafal. Isu dia bukan khatam. Isu dia ikut ataupun tak. Letak kat depan ataupun letak ke belakang. Jadi saya nasihatkan diri saya dan semualah. Ambillah sempena bulan Ramadan ni untuk kita kembali kepada kitab Allah dengan sebenar-benarnya. Bukan sekadar kita baca tadarus khatam, tapi kita baca satu-satu, kita faham satu-satu dan kita sami'na wa ata'na terus. Semoga puasa kita kali ini betul-betul menjadikan kita orang yang bertakwa dan layak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keberapa tadi? Yang keenam. Bila dia rasa kebesaran Allah, dia beriman dengan sifat Al-Azim, dia akan sentiasa bila-bila masa hanya minta pertolongan kepada Allah. Dia tak akan minta kepada manusia. Dia tak akan minta kepada orang yang dah mati. Kenapa? Sebab dia yakin Allah saja yang maha agung. Ada setengah orang kan, dia pergi doa dekat kubur kepada orang mati. Kenapa doa kepada orang mati? Orang mati bukan azim, kan? Yang azim ialah Allah sahaja. Jadi hasil beriman dengan sifat azim, dia tak akan minta kepada sesiapa. Ni ada pula timbul bulan Ramadan kan. Setiap kali bulan Ramadan adalah, apa dia? Roh akan balik di bulan Ramadan kan? Ada kan? Jadi balik-balik rumah tu hati-hati ya. Roh mak kita, atuk kita, moyang kita, nanti penuh rumah jam nanti ya. Sebenarnya tidak ada dalil lah. Tidak ada dalil.
Bahkan dalil Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah kata, bila datang kematian pada seseorang, maka orang itu akan berkata, wahai Tuhan, kembalikan aku semula ke dunia. Untuk apa? La'ali a'malu salihah, moga-moga aku dapat beramal salih. Allah kata, kalla, sekali-kali tidak. Dia minta apa tadi? Kembali, kan? Kembali dengan apa? Yang dia minta ni nak kembali ke dunia, jasad saja ke? Ataupun roh saja tu? Ataupun roh dan jasad? Roh dan jasad, kan? Allah kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak boleh. Sebab apa? Ucapan kamu nak kembali dan nak beramal salih hanya perkataan kosong. Dan di antara kamu dengan dunia dah ada barzakh, penghalang. Kamu tak boleh patah balik ke dunia. Sama ada roh ataupun jasad. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ayat itu jelas menunjukkan bahawa roh tak kembali. Lagi pula Nabi dah cakapkan, dalam kubur ni ada dua keadaan je. Pertama, kalau mayat tu orang beriman, dia akan jadi lubang taman syurga. Bila duduk taman syurga, seronok tak? Seronok, kan? Bila dah seronok, nak balik rumah tak? Tengok-tengok pula anak tak solat, lagi serabut perut, kan? Jadi masa tu dia dapat amalan, dapat balasan, kan? Dia tak ada masa nak balik ke rumah. Yang kedua, kalau orang tak beriman, jadi kubur jadi lubang neraka. Kalau 24 jam dia azab, macam mana nak balik, kan? Jadi tak ada. Siapa yang kata roh balik bulan Ramadan, bercakap tanpa dalil, lah. Okey, satu lagi. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Azim, iaitu orang ni akan sentiasa hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak takut dah, takut pada orang, takut rezeki tak ada, takut pada hantu. Semua dia tak takut kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah sahaja yang azim. Dan pasal rezeki pun dia tak bimbang. Kenapa? Sebab Allah pencipta langit dan bumi, kan? Takkan tak boleh bagi makan dia seorang, kan? Allah bagi makan pada Qarun, Allah bagi makan pada Fir'aun. Takkanlah dia yang beriman ni Allah tak bagi makan, kan? Jadi akhirnya menjadikan dia orang yang berani, orang yang kuat bila berdepan dengan apa-apa saja masalah. Okey, itu kesimpulan, kesan-kesan beriman kepada nama Allah Al-Azim. Sifat yang kedua, Al-Kabir, tak sempat. Kita sambung akan datang, insya-Allah. Langit dan bumi, kan? Takkan. Okey, kita tengok soalan. Okey, sebelum tu saya nak tanya pelajar ni. Kelas pagi ni elok kekal 10.30 ataupun kita nak lewatkan? Pukul 11 ke ataupun 11.30 ke? Kok lah ada yang nak baca Quran lama pagi-pagi lepas subuh, kan? Ataupun nak berehat dulu, nak tidur ke? Boleh bagi feedback ke? Kelas pagi ni nak kekal pukul 10.30 ataupun nak ubah, lewatkan sikit 11 ataupun 11.30? Apa dia? Tak, setiap pagi lah. Untuk bulan Ramadan ni. Elok kekal 10.30 dah cantik. Elok kekal. Kekalkan Ustaz. Okey dah, kekal. Kira majoriti lah tu, majoriti. Jadi kita ikut majoriti lah. Okey, yang kedua, untuk kelas tadabbur setiap malam, kita akan buat setiap malam, insya-Allah, tadabbur surah Baqarah. Cuma kita tak tahu nak mula pukul berapa. Ada pelajar hantar mesej pada saya, dia kata salat tarawih habis pukul 10.30. Kan? Tapi kalau kita solat kat sini, pukul apa habis? Saya rasa yang solat yang habis 10.30 ni buat 2/3 ni. Sebab rasa kalau sebelah tak sampai 10.30.
Hmm? 10 suku. Oh, betul. Kadang-kadang dia buat sebelah juga. Ke semua 23 kan? Ha? 8 ke? Ya ke? Kan Selangor kena 23. Saya rasa Selangor 23 kan? Asal? Surah hantar. Ha? Ya. Dia kalau buat sebelah pun dia selang dengan tazkirah kan? Malah 10.30. 10 PM. Oh, ada cadas 10, ada cadas 10.30. Kalau kita ambil tengah-tengah macam mana? 10 suku. Ha? Selangor 23 kan? Memang 23 dia biasa habis 10.30. Jadi kalau kita mula 10 suku, kesian juga yang habis 10.30. Kalau kita mula 10.30, sebab ustaz tarawih habis awal. Sepuluh suku 10 suku. Kita tak lama, insya-Allah lebih kurang 45 minit aja. Supaya tak terlewat, nanti lewat tidur tak boleh bangun tahajud pula. PKP 8.3 je ustaz kan? Oh, tadarus. Tak apa, tadabbur dulu. Lepas tu tadarus lah. Tadabbur dulu. Lepas tu tengah malam nak tadarus dengan suami, silakan. Okey, insya-Allah kita mula 10 suku insya-Allah malam ni. Kita akan buat dalam dua bentuk lah. Satu melalui Facebook live, kemudian yang kedua melalui Zoom. Insya-Allah. Okey, soalan. Soalan saya, adakah hiking, mendaki gunung boleh dikira sebagai mentadabbur alam? Tak. Allah suruh fikir, wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengoklah gunung bagaimana Allah pasakkan. Allah suruh kita berfikir. Allah tak kata panjat. Berapa ramai yang panjat tapi tak berfikir kan? Kadang-kadang dia panjat gunung pun dalam keadaan buka aurat. Mana dia tak berfikir lah tu. Jadi fikir macam mana ni? Fikir macam mana ni? Dia nak fikir dengan panjat, dua benda yang berbeza. Nak panjat kena ada masa, kena ada kos kan? Kena ambil cuti. Nak fikir tak payah. Duduk kat sini pun. Kita cari mana-mana tempat gunung, kita duduk tepi gunung, kita berfikir. Berfikir macam mana tu? Macam mana? Cuba bagi cara berfikir ni. Allah kata cuba tengok gunung. Bagaimana Allah pasakkan dia. Cuba bagi idea sikit. Oh, nak berfikir pun tak boleh, jam dah. Subhanallah. Macam ni. Kalau kita nak bina bangunan pencakar langit kan, kenapa tu? Kena pasak dulu kan? Piling kan? Berapa lama nak piling tu? Kalau bangunan lagi tinggi, lagi dalam kan? Berapa lama? Berapa kos? Berapa pekerja? Betul kan? Berapa penat dan mungkin ramai yang mati kan? Mungkin 5 tahun baru siap bangunan tu. Kemudian bangunan tu tahan berapa lama pula? Kadang-kadang runtuh kan? Okey, Allah nak pasak gunung. Gunung bila yang masuk dalam tanah tu berapa dalam? Sama tak dengan piling bangunan tu? Tak. Ada pendapat mengatakan yang gunung yang masuk dalam tanah 2/3 daripada yang kat luar tu. Mana lagi dalam masuk? Kan? Okey. Kemudian berapa lama Allah nak pasak gunung tu? Berapa masa? Berapa kos? Berapa tenaga diperlukan? Kun fayakun. Kemudian gunung yang Allah pasak dengan kun fayakun berapa lama bertahan?
Ha? Ada dengar tak? Berita keluar pagi esok satu gunung runtuh. Subhanallah. Hebat tak Tuhan kan? Berfikir tak payah panjat. Tak payah panjat. Panjat habiskan duit je. Sebab itulah Nabi dan para sahabat, orang paling kenal Allah, orang paling beriman, orang paling taat, Nabi tak pernah panjat gunung. Kecuali Nabi panjat ketika nak berkhalwat sahaja. Khalwat tu pun sebab apa? Sebab nak memikirkan bagaimana nak selesai masalah manusia yang sembah Allah. Fitrah Nabi tak boleh terima. Keluar rumah je tengok orang semua berhala. Jadi Nabi bersendirian untuk mencari ataupun memikirkan macam mana nak selesai masalah masyarakat. Itu Nabi masuk ke gua tu. Dan lepas turun wahyu, Nabi tak panjat dah. Tak panjat dah. Yang panjat kita lah. Kan? Bukan salah, bukan salah. Tapi saya nak beritahu, yang Allah suruh bukan panjat. Yang Allah suruh supaya kita berfikir. Okey, soalan lain? Okey Ustaz, saya tak payah panjat dah. Kalau nak memikir. Baguslah. Bukan apa. Sebab saya ada juga student saya memang kaki panjat gunung. Dia cerita dengan seronok pergi sampai India, pergi mana. Kadang-kadang pikul barang berat kan. Kadang-kadang pukul 3 pagi dah naik gunung. Tahajud pukul 6.30. Tapi panjat gunung pukul 3 pagi kan dengan barang berat. Lepas tu duduk kemah pula, aircon tak ada, kipas tak ada kan. Ya Allah, kenapa nak menyusahkan diri? Baik duduk kat rumah, solat tahajud kan. Sebab tu Nabi kata orang yang cerdik siapa? Orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa menghisap amalan dia. Amalan aku ni boleh bawa ke syurga ke ataupun sia-sia? Setakat dunia je. Dan apa yang dia amalkan, semua dia kaitkan dengan akhirat. Yang ni boleh bawa ke akhirat, dia buat. Yang ni, tak boleh ni. Bila mati, tinggal kat dunia. Dia tak buat. Itu orang yang cerdik. Hukum orang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Ada pendapat mengatakan hukum dia, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi ada juga pendapat mengatakan selagi mana ada sebesar zarah iman dalam hati dia, akhirnya dia masuk neraka dan akhirnya dia akan keluar daripada neraka dan masuk syurga juga. Kalau ada sebesar zarah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, boleh tak beri pencerah makna mengumpat? Mana kalau makna mengumpat tak cerah lagi, selama ni duduk dalam kegelapan lah. Bila Nabi tanya sahabat, atadruna mal ghibah? Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak apa makna ghibah? Ghibah tu makna mengumpat. Sahabat jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Sahabat pun tak tahu. Nabi pun bagi tahu. Ghibah mengumpat ialah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut. Yang kedua tentang saudara kamu yang seagama. Yang ketiga bima yakrah, yang dia tak suka. Mengumpat itu. Betul tak betul bukan isu. Isu dia apa dah? Dia suka ataupun tak. Lepas semalam saya dah sebutkan, Aisyah satu masa dia kata pada seorang isteri Nabi, inna qasirah, dia pendek. Nabi kata qad irtabtihi, kamu dah mengumpatnya. Sebab apa? Satu, dia sebut tentang saudara dia. Yang kedua, dia sebut yang saudara dia tak suka. Bila kita pendek, orang sebut kita pendek, kita suka tak? Kita tak suka. Awak ni pendek lah. Rasa macam, kan? Lepas tu kita kata pula, awak ni kurus macam papan lah. Sama. Dia mengumpat ni boleh berlaku pada bentuk fizikal, slow, lembab, pendek, gemuk, kurus. Boleh berlaku dalam bentuk apa yang ada kaitan dengan kita. Contoh rumah. Kita kata rumah tu teruknya, mengumpat lah tu. Rumah tu sempitnya, gaji besar, rumah sempit, kedekut. Ataupun kita
kereta dia. Kereta jalan macam kura-kura. Mengumpat tu. Kan? Apa saja yang dia tak suka, sahabat tanya lagi, kalau yang saya cakap tu betul, adakah mengumpat? Saya kata dia gemuk. Memang dia gemuk pun. Nabi kata, kalau betul yang kamu cakap, itulah mengumpat. Okey, kalau yang aku cakap tak betul, itu adalah fitnah. Dua-dua dosa besar. Ustaz, saya kata dia gemuk. Memang gemuk. Kalau kamu dah tahu dia gemuk, dah tahu. Lepas tu nak bagi tahu siapa lagi? Diam sudahlah. Kan? Jangan, kalau puji dia suka ke tak? Isu dia suka ke tak? Kadang-kadang orang tak suka dipujikan. Awak ni baguslah, selalu pergi kelas, kan? Selalu pergi solat jemaah. Kadang-kadang dia tak suka pun tak boleh. Okey. Jadi puasa ni melatih kita supaya bertakwa, berhenti mengumpat. Tengok orang je, diam. Ingat apa? Ingat apa? Ingat ayat ni Allah kata apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Bila mengumpat ni Tuhan buat perumpamaan. Kamu suka tak kamu makan daging saudara kamu yang dah mati? Kita daging mentah kan? Daging kambing mentah makan tak? Daging lembu mentah? Tak. Okey. Yang kambing mentah pun kita tak makan. Ini abang kita. Dia mati kan? Kita potong kemudian makan. Itulah gambaran orang yang mengumpat. Iaitu kita makan sebab yang kita mengumpat tu saudara kita. Dia bila dia Islam, dia saudara kita walaupun bukan abang. Jadi seolah kita mengumpat, kita potong daging dia, kita makan mentah-mentah. Bila kita bayang tu, kita akan jadi benci mengumpat. Okey? Orang kafir boleh mengumpat sebab Nabi kata mengumpat sebut tentang saudara kamu yang seagama. Orang kafir boleh mengumpat, tak berdosa tapi sia-sia. Kafir tu bodoh lah, tak ada faedah lah. Kita tak dapat pahala. Baik kita doa supaya semoga Allah bagi hidayat pada dia. Kita dapat pahala berdoa. Lepas tu Nabi kata, dua benda ni kalau kamu dapat jaga, aku jamin kamu masuk syurga. Apa dia? Benda ni mudah je, lembut je. Anggota badan yang kecil dan lembut. Apa dia? Lidah dengan kemaluan. Benda ni yang paling susah kan? Dan ramai masuk neraka sebab dua ni lah. Lidah dengan kemaluan. Nafsu. Semoga Allah beri takwa pada kita di bulan Ramadan. Kita boleh kontrol mulut kita. Nabi pun sebutkan, bila orang cela kita, kutuk kita bila di bulan Ramadan, jangan jawab. Jawab apa? Ini saim, aku berpuasa. Tapi jangan tambah lagi. Tunggu lepas raya. Tunggu lepas raya aku balas. Boleh Ustaz bagi cadangan perempuan berhaid, apa yang boleh kami buat masa bulan Ramadan? Okey, wanita haid ni pertama dia boleh berzikir, zikir pagi petang kan. Zikir amalan yang buku saya tulis tu. Zikir pakai baju, keluar masuk rumah kan bila hujan. Zikir bila bersin, bila orang buat baik, banyak lagi 66 doa tu. Kemudian yang kedua, dia boleh pendapat paling kuat bagi wanita yang datang haid, kalau dia tu memang selalu baca Quran, apatah lagi dia belajar, dia hafal dan dia mengajar, majoriti ulama kata boleh baca. Cuma jangan sentuh je. Jangan sentuh je. Kenapa dibolehkan? Sebab uzur ni dia bukan sekejap, bukan 2 hari, bukan 3 hari, seminggu kan. Kalau seminggu tak baca Quran, kalau yang menghafal lupa, kalau yang belajar lupa balik, jadi lidah jadi keras balik. Sebab haid pula bukan setakat 7 hari, dia berlaku hampir setiap bulan. Jadi pendapat majoriti ulama bagi wanita yang haid, khususnya yang sedang belajar, yang menghafal, yang sedang membaca Al-Quran, dibolehkan baca, cuma jangan sentuh. Kemudian selain daripada itu boleh baca, boleh mendengar tadabbur Al-Quran tanpa perlu baca, tanpa perlu sentuh, dengar aja, kan? Kadang-kadang kita dengar tu lebih berkesan daripada apa yang kita baca.
Ustaz nak tanya, kalau kita ada masalah, macam mana kita nak refer Al-Quran dan hadis dengan masalah yang kita hadapi? Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Naklah kamu bertanya orang yang berilmu sekiranya kamu tak tahu. Jadi Allah kata bila ada masalah rujuk pada Quran dan hadis. Macam mana rujuk? Kita pun tak kerti bahasa Arab kan? Quran juga cakap bila kamu ada masalah bertanyalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu macam mana? Ilmu yang daripada Quran dan hadis. Jadi tanya pakarnya. Kita kalau nak beli rumah tanya pakar apa? Kalau nak beli kereta tanya pakar apa? Kita ni kalau bab dunia cukup pandai. Tanya pakar-pakar tertentu kan. Tapi kalau bab agama kadang-kadang kita silap tanya pakar. Betul tak? Kadang-kadang ada masalah pergi tanya pakar sekretari. Ya. Kadang-kadang ada masalah tanya ustaz yang kadang-kadang belajarnya tak lengkap. Fas'alu ala zikri, bertanyalah orang yang berilmu. Apa maksud firman Allah, bertebarlah kamu di muka bumi Allah? Kalau kita baca ayat tu sebenarnya Allah suruh kita bertebar di atas muka bumi Allah untuk apa? Saya tak pasti ayat apa ni. Ayat apa ni? Dalam surah Jumaat Allah kata apa? Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Bila kamu selesai solat Jumaat, Allah kata apa? Fantashiru, bertebaran di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki Allah, tapi baca ayat sampai habis. Di hujung apa? Wazkurullaha katsira. Ketika kamu cari rezeki Allah, kamu disibukkan dengan dunia, maka banyakkan zikir pada Allah. Sebab manusia bila dapat dunia, inilah penyebab dia lupa Allah. Inilah penyebab manusia rusak. Bila masa cari dunia. Sebab tu Allah pesan, cari dunia, tapi wazkurullaha katsira. Dalam cari dunia banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah la'allakum tuflihun. Barulah kamu akan berjaya dunia akhirat. Ustaz, mohon pencerahan. Hadiah baca Al-Quran secara ramai-ramai dalam grup WhatsApp sampai ke pada orang yang kita hadiah. Biasanya biasa logik lah. Orang nak hadiah ni kepada siapa yang biasa bagi hadiah ni? Tak, biasa dia bagi pada orang yang tersayang. Tak, maksud saya orang yang suka memberi hadiah ni biasa siapa orang ni yang suka bagi hadiah ni? Dermawan satu. Yang ada banyak harta lah, kan? Kalau dia miskin, ada tak orang miskin suka bagi hadiah pada orang? Oh, miskin kat mana ni? Tak biasa orang miskin. Tengah lapar, rumah pun bocor, susah nak senyum kan? Sebab orang kaya kadang-kadang dalam rumah banglo pun tak senyum. Kan? Jadi logiknya, orang yang suka memberi hadiah, ia orang yang berada, betul kan? Orang miskin tak bagi. Saya nak betulkan cara kita berfikir. Okey, kita nak hadiah pahala pada orang. Kita sendiri pahala ni banyak mana? Pahala banyak mana? Kita sendiri dijamin tak? Sebab tu Allah kata fastabiqul khairat, berebutlah, berlombalah kamu sendiri buat kebaikan. Kan? Kita bila masuk bulan Ramadan, bila kita banyak kadang-kadang banyak cerita nak sedekah pada orang. Cerita apa ni? Sedekah apa? Pahala. Pahala kita belum tentu, puasa kita belum tentu diterima kan? Itu satu. Jadi kalau kita nak sedekah pahala ni, biarlah kita pun banyak pahala dan amalan kita pun insya-Allah adalah tanda-tanda diterima oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalau kita nak sedekah pada mak bapak kita kan, sebenarnya tak payah kita berniat. Sebab ada satu hadis, Nabi kata, Al-waladu min kasbi abihi. Anak adalah hasil daripada usaha mak bapak. Jadi maksudnya apa? Kalau anak hasil usaha mak bapak mesti dapat. Sebab ini hasil mak bapak. Sebab tu ulama kata, apa saja anak buat daripada amal kebaikan, mak bapak akan dapat.
Jangan baca Quran saja. Kamu solat, mak bapak dapat pahala. Kamu puasa, mak bapak dapat. Kamu masuk kelas tadabbur, mak bapak akan dapat pahala. Itu kalau daripada anak kepada mak bapak. Jadi kalau betul, yang ketiga, kalau betul kita sayang pada mak bapak kita dan kita selalu nak sedekah pahala, sepatut kita buat apa? Kita kalau sayang pada orang, bagi hadiah sekali setahun ke tiap hari? Kalau betul kita sayang pada mak bapak, bacalah Quran setiap hari. Solat sunat setiap hari. Jangan masuk bulan Ramadan baru nak pulun. Itu sebenarnya tak sayang ataupun sayang bermusim. Kan? Subhanallah. Berdoalah pada mak bapak kita sebelum masuk Ramadan. Bila-bila masa. Baca Quran bila-bila masa. Sebab apa? Semua amalan kita akan sampai kepada mak bapak kita yang telah meninggal. Adapun nak sedekah pada orang, sedekah baca Quran pada orang, ulama beza pendapat. Kalau mazhab Syafi'i tak sampai. Kita nak sedekah pahala baca Quran kita pada jiran kita, bukan saudara mara kita, tak sampai. Mazhab Hambali sampai. Tapi mazhab Hambali, cara dia bukan cara kita lah. Cara kita nak sedekah bacaan Quran kepada contoh kawan kita yang telah meninggal. Cara dia, pertama kita baca Quran, niat untuk kita, bukan untuk dia. Setelah kita baca dan insya-Allah dapat pahala, dah ada pahala kan? Barulah kita boleh sedekah pahala. Sebab kita dah dapat pahala dengan kita baca untuk kita. Ramai orang buat, dia daripada awal lagi niat baca untuk orang. Jadi sekarang dia nak sedekah apa ni? Dia pun belum dapat pahala kan? Dia nak sedekah pahala, dia sendiri kena dapat pahala untuk dia, baru dia boleh bagi, betul tak? Saya nak bagi duit pada Nik ni, tapi duit itu ada kat orang lain. Mana boleh? Biar duit tu betul-betul jadi milik kita, baru kita boleh bagi. Itu cara dalam mazhab Hambali. Jadi kalau dikata, kalau nak sedekah bacaan Al-Quran, pahala baca Quran kepada bukan mak bapak kita lah. Caranya ialah kita baca niat untuk kita. Dah habis baca surah Yasin, ya Allah, aku sedekahkan pahala baca Yasin ni kepada kawan aku yang baru meninggal semalam. Dalam mazhab Hambali sampai. Mazhab Syafi'i tak sampai. Mazhab Syafi'i tak sampai. Sebab ayat dia kata wa al-laysalil insan illa ma sa'a. Allah kata tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usaha. Bila kita sedekah pahala pada kawan kita, siapa usaha? Kita. Kawan kita tak dapat sebab bukan usaha dia. Ustaz, mak bapak dapat. Kita ni adalah usaha mak bapak. Kalau tanpa mak bapak, kita tak ada kat dunia. Berbeza. Tak, doa yang paling-paling diperlukan oleh orang yang dah meninggal, keampunan je. Ya Allah, ampunlah sahabatku, luaskan kuburnya, cahayalah kuburnya, gantilah dia dengan yang lebih baik. Doa yang Nabi baca kepada Abu Salamah. 4 ni. Pertama, ampunkan dosa dia. Yang kedua, tinggikan darjahnya bersama orang-orang yang mendapat hidayat. Yang ketiga, luas dan terangilah kuburnya. Yang keempat, gantilah dia dengan yang lebih baik. Apa maksud ganti dengan yang lebih baik? Maknanya, kalau dia dah soleh kan, biarlah anak dia menjadi lebih soleh daripada dia. Faham? Kalau anak dia menjadi lebih soleh daripada bapa yang meninggal, untung tak bapa? Untunglah. Bila anak soleh, dia akan sentiasa berdoa pada mak bapak. Jadi kalau nak berdoa pada kawan kita, jangan lupa 4 benda ni. Termasuklah mak bapak kita ni. 4 benda ni jangan lupa. Ini doa yang Nabi baca pada Abu Salamah. Okey, cukup lah. Saya kering tekak ni, nak minum tak boleh, jadi kena berhenti lah. Kita tutup, kita jumpa malam ni insya-Allah pukul 10 suku. Kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران